Assalamualaikum murid-murid. Berjumpa kita lagi di dalam kelas sejarah tahun 5 bersama dengan Cikgu Ayuni. Pada hari ini kita akan membincangkan topik unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara bahagian kedua. Mari kita lihat standard pembelajaran 8.1.3 menyatakan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. 8.1.4 menyenaraikan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu pamerkan ini. Gambar ini adalah gambar Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan gambar Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baiklah murid-murid, masih ingat lagi pembelajaran yang lepas? Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Utama Negara. Kuasa Yang di-Pertuan Agong tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong dilantik oleh Majlis Raja-Raja melalui sistem penggiliran yang unik dan tempoh perkhidmatan selama 5 tahun. Mari kita lihat istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Selepas proses pemilihan dilaksanakan, Yang di-Pertuan Agong yang dipilih akan dimasyurkan dalam Majlis Istiadat Pertabalan. Di mana Majlis Istiadat Pertabalan ini diadakan ya? Majlis Istiadat Pertabalan diadakan di Istana Negara. Murid-murid pernah lihat Istana Negara? Ini adalah gambar Istana Negara ya. Okey murid-murid, baiklah. Sekarang kita lihat istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong melafaz sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Seperti mana yang murid-murid mengetahui, Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Istiadat pertabalan yang seterusnya, yang kedua ialah Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Keempat, Yang di-Pertuan Agong mengucuk keris kerajaan sebagai Ketua Utama Negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Kelima, Yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan tersebut. Murid-murid boleh ingat tak kelima-lima istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong? Rasa susah nak hafal? Okey, di sini cikgu sertakan cara yang mudah untuk murid-murid ingat dan hafal. Okey, yang pertama, melafazkan sumpah. Kedua, menandatangani surat sumpah. Ketiga, membaca watikah pengisytiharan. Watikah ini dibaca oleh Perdana Menteri. Keempat, mengucuk keris kerajaan. Kelima, melafazkan ikrar. Mudah kan untuk ingat? Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Seterusnya ialah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Seperti mana murid-murid mengetahui, negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong menjalankan pemerintahan kerajaan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong merangkumi perundangan, eksekutif dan kehakiman. Ketiga-tiga badan ini telah cikgu terangkan pada minggu lepas ya. Okey, mari kita tengok bidang kuasa. Yang pertama, Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja. Kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Ketiga, melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Keempat, pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Kelima, menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Keenam, mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pangkat. Ketujuh, memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Dan yang ke-8, mempunyai kuasa untuk memanggil,
memberhentikan dan membubar parlimen. Okey murid-murid, kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong merupakan simbol perpaduan rakyat. Semua rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum mestilah bersatu padu mentaati ketua negara. Berdasarkan kepada prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara telah menjadi panduan kepada seluruh rakyat untuk patuh, taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahaminya. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.